siang fungsi surau ahli dan bahasa surau Al-Fatihah para imam untuk hadirin hadirat muslimin muslimat yang dikasihi Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk kita hadir ke surau solat Aisyah, solat tarawih witir berjemaah. Semoga menjadi amal-amal saleh yang diterima oleh Allah dan memberatkan mizan di mana kita dihisab oleh Allah di hari akhirat kelak nanti. Semoga ia juga menjadi salah satu yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Sesiapa di antara kamu umat Nabi Muhammad kita yang menghidupkan Ramadan di program yang kita buat salat berjemaah, kita buat salat tarawih, salat witir, zikir, bermaksud kita menghidupkan Ramadan ini, yang mana Nabi sebut iman dan ihtisaban, penuh dengan yakin. Tuan-tuan datang ke surau ni, solat berjemaah, solat tarawih ni yakin sebenarnya. Bila yakin tu datang. Kalau tak yakin boleh pergi dokter kan, di pasal ada jalan-jalan. Ada yakin kan, boleh yakin banyak pahala kan, kan keyakinan, meyakini iman, kita yakin iman. Wah, isabat yang kedua kata Nabi, yakin tu betul-betul kita nak cari pahala banyak, nak buat pahala kan, nak buat aset, pendapatan pasif untuk akhirat ini, buat lagi. So dia ada ihtisabat, mengharapkan Allah redha dapat pahala yang banyak. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dengan ada kita hidupkan, ada keimanan, kemudian mengharapkan redha Allah, maka Allah bagi ufira lahu, diampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tahun ni kita puasa, tahun lepas, tahun sebelum ni, tiap-tiap tahun kita puasa dan kita buat amal-amal yang saleh. Dan tiap-tiap tahun itu Allah akan ampunkan dosa kita yang berlalu. Dan pastinya benda yang paling kita risau ketika mana kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari akhirat juga, ialah yang kita risau kita buat dosa. Tuan-tuan buatlah amalan, qiyamnya, puasanya, zikirnya, baca Qurannya, sedekahnya, infaknya, macam-macam benda baik kita buat. Tapi sebenarnya yang kita risau dosa. Ya, benda baik itu kita risau sebab dia confirm baik. Kalau tuan-tuan belajar zaman sekolah dulu, biasa dulu kalau zaman saya tu SRP, SPM, ambil SPM lah, semua orang ambil SPM. Kita belajar. Time masuk biasa yang kita risau apa sebenarnya? Kita dah belajar macam-macam ni, form 4, form 5 kita belajar. Tapi time biasa yang kita risau ialah yang kita tak ingat, itu yang dia tanya, itu yang dia risau kan? Yang kita hafal semua benda masuk biasa itu tak risau, yang kita ingat kita jawab. Tapi kita risaunya soalan tu keluar, alamak, tajuk yang kita ingat lah, tak ingat tak hafal ke, yang tu yang kita risau, kelemahan kita. Nah, begitulah kita ke mana kita berdepan dengan Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat kelak nanti. Yang kita risaukan adalah dosa-dosa kita. Amal kita banyak, buat itulah, inilah, macam-macam lah, nak berkira-kira banyak kan, pahala tu lah. Tapi yang kita risaunya di depan Allah itu ini, semua dia bawa keluar balik kan, ini dosa, ini masa umur ini, amalan kita buat, yang tu yang kita risau. Yang kita takut sangat keluar tu, Allah, satu-satu keluar kan. Semua benda kecil-kecil kita dah sorok, kita sana, kita sini. Ada yang kawan tak tahu, ada mak tak tahu, ayah tak tahu, isteri tak tahu, adik-beradik tak tahu kan. Anak-anak semua dosa-dosa itu satu-satu keluar. Semua clear semua. Misqala dzarrah, kecil mana pun akan ada. Itu yang paling kita takut. Tapi apabila Nabi sebut ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, dengan kita hidupkan Ramadan, kita yakin, kita mengharapkan kepada Allah, maka satu ketenangan ada dalam diri kita yang menyebabkan kita gembira berada dalam Ramadan ini. Allah ampunkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Yang itu satu ketenangan yang diberi
oleh Allah SWT bagi orang yang hidupkan Ramadan, hidup, yakin, harapkan keredaan Allah SWT. Takkanlah dia tak tahu tahun ni dihidupkan, tahun lepas, tahun sebelum tahun depan ada umur hidup ni, takkanlah Allah tak ampunkan dosa. InsyaAllah kita yakin pasti Allah akan ampunkan dosa kita yang lain. Tapi kita kena faham, dosa yang Allah SWT ampunkan itu adalah dosa yang macam mana? Kan? Dosanya dia tidak menyebabkan yang dosa-dosa besar. Dosa-dosa besar yang itu kita kena bertaubat. Tuan-tuan, ada menyebabkan dosa-dosa besar ini kita kena bertaubat. Dosa yang menyebabkan terkait dengan pihak yang ketiga. Tuan-tuan pernah orang lain dia pernah tipu orang, maka orang yang tipu dia kena tutup balik, kena settle, kena minta maaf. Dia pernah buat salah kepada pihak yang ketiga, pihak lain. So setiap seorang yang dia fikir dia pernah buat salah, dia siap itu dia kena settle. Yang ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, yang Allah ampunkan dosa-dosa yang hubungan antara manusia dengan Allah. Dengan manusia itu kita kena settle, dia tak lepas. Dengan Allah, insya-Allah Allah kena settle. Kelemahan kita dari sudut ibadat, ada tak khusyuknya, tak fokusnya, ada kelemahan dari sudut solat kita tak sempurna rukun, mungkin wuduk kita tak berapa sempurna, mungkin puasa kita ada kelemahan-kelemahannya tak berapa menjaga sangat kita punya syahwat, mungkin maksiat mata kita tengok sana tengok sini, mungkin lidah mulut kita cakap yang celupa, maksudnya yang tidak menyebabkan dia itu, insya-Allah dia termasuk dalam ufirallahu ma taqaddama min dhanbi. So dalam masa setahun tu Allah akan ampun. Masuk ke depan Allah boleh. Itu nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, insya-Allah. Dan kegembiraan juga apabila kita masuk dalam Ramadan ini, ada dua benda yang menggembirakan. Yang pertama adalah dengan puasa itu sendiri, dan yang kedua ialah dengan Al-Quran. Dan puasa dan juga Al-Quran ini dia menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak nanti. Hadis daripada Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ni anak Sayyidina Umar Al-Khattab, nama dia Abdullah. Dia kata anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-siyamu wal Qur'anu yashfa'ani lil 'abdi yawm al-qiyamah. Yaqulu as-siyam ay rabbi mana'atu at-ta'ama wasyahawati bin nahari fa syafi'ni fihi. Wa yaqulu al-Qur'an mana'tuhu an-nawma bil layli fa syafi'ni fihi. Qala fa yushaffa'an. Hadis ni hadis yang disebut oleh Imam Ahmad dan Musnad. Daripada Abdullah bin Umar, anak si Umar, dia menyebutkan bahawa Nabi SAW bersabda. Apa kata Nabi? As-siyamu, puasa. Yang pertama puasa. Wal Qur'anu, yang kedua ialah Al-Quran. Dua perkara, puasa dan bulan Ramadan, wal Quran dan juga Quran, yashfa'ani lil 'abdi. Dua perkara ini, puasa dan Quran, dia memberi syafaat lil 'abdi, bagi seseorang hamba itu yaumul qiyamah, pada hari kiamat. Ada dua, puasa dan Al-Quran. Puasa yang macam mana? Quran yang macam mana? Puasa yang macam mana? Ialah puasa yang betul-betul yang boleh untuk menjaga syahwat, menjaga makan dan minum, tak makan tak minum, dan juga menjaga syahwat kita, tak ada buat-buat maksiat. Itu dari sudut puasa. Kemudian wal Quran, dan Quran yang kita tahu dalam bulan Ramadan ni turunnya Al-Quran. Dan bulan Ramadan ni adalah satu bulan yang mulia, kerana dalam Ramadan ni Quran itu diturunkan. Kita pula jadi umat Nabi Muhammad, umat yang terbaik, maka dianugerahkan dengan Al-Quran. Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang turunnya Quran, hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Quran itu turun menjadi petunjuk, menjadi hidayah kepada
umat Nabi Muhammad SAW. Tapi ini tak cukup, tuan-tuan. Kita setakat cerita Quran, cakap itu. Kita tak buat apa pun. Kita tak buat apa dengan Al-Quran. Maka Quran itu dalam Ramadan bila perlu dibaca, perlu ditadarus. Sebagaimana Nabi Muhammad SAW setiap kali masuk Ramadan, Nabi dia akan khatam Quran bersama dengan Jibril. Dan pada tahun yang terakhir sebelum Nabi wafat, 2 kali Nabi dia dengan Jibril. Dia bertadarus. Tadarus maksudnya, saya rasa tuan-tuan kita ada program tadarus. Tadarus ni tadarusan. Tadarus ni dia dua pihak. Seorang baca, seorang semak. Seorang baca, seorang semak. Itu nama dia tadarus. Jadi Jibril alaihissalam dia tadarus dengan Nabi. Jibril baca, Nabi baca, Nabi baca, Jibril semak. Jibril baca, Nabi semak. Berlaku tadarus. Dan Nabi dan Jibril dia datang kepada Nabi SAW pada setiap malam dalam bulan Ramadan. Bukan malam tamu ya. Setiap malam itu datang dengan Nabi dan tadarus. Dan tadarus Nabi dengan Jibril ni dia bukan kedua sahaja. Diriwayatkan dalam hadis bahawa sahabat-sahabat pun ada yang sama tadarus, mendengar bacaan Nabi dan juga mendengar bacaan-bacaan yang dibacakan daripada Al-Quran itu. Antara inilah Zaid bin Thabit. Zaid bin Thabit pun sahabat yang paling besar apabila kita membicarakan tentang Al-Quran. Yang menghafal, membaca, menurunkan sanad-sanad baca Quran. Zaid bin Thabit, Abdullah bin Mas'ud, ramai. Ada beberapa orang sahabat besar yang menjadi figure penting yang bersama mendengar bacaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tahun terakhir Nabi itu, Nabi tadarus dengan Jibril itu disebut sebagai Al-Ardu Al-Akhirah. Al-Ardu Al-Akhirah ini maksudnya pembentangan kali terakhir. Nabi ini 13 tahun dekat Mekah, 10 tahun dekat Madinah dakwah Nabi. Jadi tiap-tiap tahun tu Jibril datang baca. Jadi sahabat duduk sema, dengar. Dan tahun yang terakhir disebut tahun Al-Ardul Al-Akhirah, sebelum kewafatan Nabi 2 kali Nabi khatam. Dan sahabat dia dengar, inilah bacaan Nabi yang terakhir. Begini sempat wakafnya, begini surahnya, begini susunannya. Dan kita bila masuk dalam Ramadan ni, Quran itu perlu dibaca. Tuan nak baca dalam bentuk tadarus, ambil sunnah Nabi boleh. Tuan nak baca sendiri, tapi perbanyakkan baca Quran dengan siyam dan Quran ini yashfa'an. Dua ini akan menjadi syafaat di hari akhirat kelak nanti, kata Nabi SAW. Yang mana ketika mana datangnya hari akhirat, puasa ni yang urus siang. Puasa pada hari ini bentuk amalan, kita tak nampak pun puasa. Sebut aja sebab dia amalan, tak nampak. Tapi hari akhirat pula nanti puasa tak akan bercakap, kata Nabi. Yaqulu siyam, puasa tak akan bercakap. Apa kata siang? Ayat Rabbi mana'atu at-ta'am wa syahwati bin nahar. Ya Allah, puasa akan bercakap. Puasa itu akan jadi makhluk, boleh bercakap. Dia berkata, ya Allah, wahai Tuhan, aku mana'tuhu, aku telah menjadikan diri terlarang daripada makan, daripada syahwatnya pada waktu siang. Maka ya Allah, kata puasa, berilah syafaat puasa, syafaat aku ni kepada orang yang puasa itu puasa akan bercakap. Kemudian apa kata Nabi, wa yaqulul Quran, dan Quran yang kita baca pada hari ini, kita baca satu pihak, kita je baca. Quran tak cakap kita. Tapi akhirat kelak nanti Quran itu dia akan bercakap. Yaqulul Quran dia akan bercakap, mana'tu an-nawma. Ya Allah, aku dah menjadikan hamba kau ni, si fulan ini malam pun dia tak dapat nak tidur. Sebab apa? Malam dia bangun, dia qiyam, dia tadarus, dia baca Quran, dia baca lagi dan lagi, satu muka, dua muka, satu juzuk, dua juzuk, tiga juzuk, dia baca lagi dan lagi. Maka kata Quran, fasyafi'ni fihi, berilah syafaat Quran kepada hamba kan, kamu kepada hamba ini. Maka kata Nabi SAW, fayusyafa'ani, kedua-dua Al-Quran dan puasa itu akan menjadi syafaat kepada kita di hari akhirat kelak nanti. Perbuatan bila kita mati, duduk hisab depan Allah,
Allah kira dosa kita satu. Ketika itu timbang mizan. Timbang tu tengok pahala kita tak amalan tak banyak. Tengok yang dosa tu dah berat. Tu. Masa tu apa yang kita hadapkan. Cuma mana masa kita dosa bukan nak berbuat ibadat lagi. Tak lah. Ketika itu antara benda yang kita cari adalah syafaat. Kita ni kalau jenis rajin Sarawak mungkin syafaat nak ada syafaat itu. Syafaat ni pun ada banyak bentuk para ulama bahaskan. Dan ketika itulah jika kita hidupkan Ramadan ni dengan Quran dengan puasa yang baik, maka ketika itu Quran dia akan datang, puasa dia akan datang menemui kita dan dia minta Allah memberikan syafaat menyebabkan dosa yang kita buat itu diampuni oleh Allah, digantikan dengan pahala dengan bacaan Quran. Boleh diubah menjadi syafaat kepada kita. Dan kalau kita tengok dalam kalangan sahabat bagaimana Nabi SAW bila masuk Ramadan tadi dia tadarus dengan Jibril, kemudian Nabi pula qiyam dengan malam ni, dengan bangun malam tahajud ni, dan Nabi baca bukan sikit-sikit, Nabi baca banyak. Setiap rakaat tu Nabi baca bersurah-surah. Ada hadis daripada Huzaifah menyebutkan Nabi baca surah Baqarah, surah An-Nisa, kemudian Ali Imran 5 juzuk satu rakaat. Itu yang dibuat oleh Nabi dalam qiyam Nabi. Sahabat seperti Sayyidina Osman bin Affan, dia duduk depan Kaabah datang mengaji semayang witir lepas Isya. Satu rakaat aja dia semayang, tapi dia baca banyak dia baca start daripada Fatihah sampai An-Nas. Hafiz 30 juzuk dia baca. Itu Sayyidina Osman. Dan ikut dia bukan seorang, berapa orang sahabat ikut belakang dia. Di antaranya ialah Tamim dari yang ikut Sayyidina Osman bin Affan. Tengok imam-imam mazhab, Imam Syafi'i dalam Ramadan dia khatam Al-Quran 60 kali. Begitu juga Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bacaan Quran dia banyak. Al-Imam Bukhari, Imam hadis dan riwayat tersebut, bila masuk bulan Ramadan dia berhenti kuliah-kuliah pengajian dia siang dia akan khatam Al-Quran sekali pada Fatihah sampai An-Nas. Malam Imam Bukhari dia akan baca 10 juzuk lagi. Siang 30 juzuk khatam, malam baca 10 juzuk lagi dan qiyam malam dengan tadabbur. Sekali. Al-Imam Malik, Imam mazhab Maliki, Imam Darul Hijrah Madinah, ulama hadis, ulama fiqh. Bila masuk ke bulan Ramadan, kelas pengajian kuliah dia semua stop, dia fokus kepada baca Al-Quran. Sebab tu nak ambil kelebihan-kelebihan yang disebutkan oleh Nabi SAW di dalam bulan Ramadan. Banyak kelebihan. Semua imam mazhab, ulama-ulama dalam kita buka dalam terbian di adab hamalatil Quran. Imam An-Nawawi disebutkan ada sahabat yang khatam sehari sekali, ada salafus salih yang khatam sehari 2 kali, ada yang khatam sehari 3 kali, 4 kali khatam sehari, 5 kali, yang sampai Imam An-Nawawi sebutkan ada dalam kalangan salafus salih yang dia khatam Quran dalam bulan Ramadan sehari sebanyak 8 kali. Macam dia banyak 8 kali. Siang dia khatam 4 kali, malam dia 4 kali dia khatam Quran. Nak ambil kelebihan fadilah yang ada dalam Ramadan ini. Dia banyak 8 kali khatam. Dia baca 8 kali punya itu. Dan ini 8 kali khatam. Itu juga Allah berikan nikmat keluasan waktu kepada salafus salih yang disebutkan oleh Imam An-Nawawi yang kita sebutkan. Saya rasa jelas sekiranya untuk malam ini, dan kita ambil spirit apa yang berlaku pada Nabi, para sahabat, salafus salih. Kita terus menghidupkan Ramadan ini dengan amal-amal yang saleh, menjaga puasa sebaik-baik, dan kita banyakkan membaca Al-Quran. Moga-moga kita mendapat daripada kejadian yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, insyaallah. Wabillahi syaitanir rajim. Allahumma ja'al jama'ana hadha jama'an marhumah wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'sumah wa la taj'al lahum fina wa la ma'ana wa lam yattabi'una syahriya wa la madhuda wa la mahruma bi rahmatika ya rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Jazakallahu khairan jazakallahu khairan Ustaz di atas perkongsian berikut. Semoga apa yang didapat pada malam ini dapat mengambil iktibar dan sampaikan kepada sahabat kita yang lainnya insya-Allah. Muslimin muslimat dijemput